Okay, hai, Assalamualaikum semua. So, saya nak share kita punya kenapa Ramadan ni kan. So, which is topik dia puasa Ramadan versus diet, nak kurus. Okay. So, tak salah pun kalau kita nak turunkan berat badan time bulan puasa kan. Tapi, make sure niat tu betul lah. First kali, betulkan niat. Nak turunkan berat badan bulan puasa tu untuk apa? Kalau boleh janganlah sebab nak pakai cantik-cantik raya. Kalau boleh tu nak jadikan itu part of ibadah. Sebab nak jaga badan ni, kita nak dapat berat ideal ni, sebab kita part of it adalah sebagai ibadah. Kita nak jaga pemberian Allah kat kita, pinjaman Allah kat kita ni kan. So sepatutnya kita memang kena dapatkan berat ideal untuk jaga badan kita. Kan? Puasa Ramadan tak Ramadan tak kisahlah. Tapi sebaliknya itulah yang buat kita berlebihan berat badan sebab kita tak jaga. Kan? So tak apa. So now itu dah jadi pas. So now kita dah memang nak berubah. So kita fokus, tapi kena make sure niat tu betul dulu. Jangan yang nak pakai baju apa semua tu, itu yang lah hujung-hujung. Yang priority dia nak jadikan ibadah. Betulkan niat, ibadah, dan juga untuk sihat dan untuk suami. Untuk sihat dan juga untuk suami. Okey, macam tu. So yang pertama sekali betulkan niat. Yang kedua, bila kita Ramadan ni, dia bestnya adalah sebab the sistem badan kita ni mengalami satu proses yang dipanggil autolisis. Autolisis. Okey, autolisis ni apa? Autolisis ni adalah proses pemulihan akhlak. Tak adalah. Alamak. Pemulihan. Boleh baca tak? Pemulihan. Apa yang nak dipulihkan? Badan kita. Ataupun kita panggil, kalau kereta, kalau enjin dah rosak apa semua tu, kita panggil overhaul. Apa jadi overhaul ni? Dia keluarkan enjin, dia bersihkan semua tu, dia clearkan semua tu, and ada juga yang diganti dengan enjin baru dan sebagainya. Maksudnya bila kita overhaul ni, maksudnya kita punya condition tu dia macam format lah, dia format badan. Maksudnya dia clearkan balik, dikosongkan balik, dia masukkan format baru yang sesuai balik dengan apa yang badan kita perlukan. So that is what happen dalam bulan puasa dengan autolisis. Tapi syarat dia makan kena betul. Kalau makan tak betul, tak jadi. Autolisis ni fail. So kalau kita duk buka puasa makan murtabak, makan macam-macam, saya pun dah tak ingat dah menu puasa. Dah lama tak terlibat dengan makanan-makanan dekat bazar Ramadan tu. Dan saya ingat murtabak, apa lagi, roti john, cheese leleh. Itulah, saya pun tak ingat sangat menu-menu ni. Dah lama tak terjebak dengan menu-menu bazar Ramadan tu. Okey. So makan kena betul. Okey. So makan yang macam mana? Persoalan dia, pemakanan yang macam mana? Okey, persoalan dia untuk pemakanan yang macam mana ni saya jawab kejap lagi. So now kita go through autolisis dulu. Autolisis ni, dia proses dia berlaku sebanyak 3 kali. 3 kali. 3 kali yang macam mana? Yang pertama sekali, proses dia berlaku pada 10 hari yang pertama. Yang kedua, dia berlaku pada 10 hari kedua. Yang ketiga, 10 hari terakhir. Yang mana 10 hari pertama ni dia bantu untuk jinak-jinak, dia bantu untuk baik pulih sel kita, baik pulih badan kita sebanyak 10%. And then yang kedua, 10 hari yang kedua dia akan baik pulih sebanyak 70%. Macam tu, lebih kurang lah.
Lepas tu last sekali dia akan baik pula sebanyak 100%. Okey. Ni ada yang cakap 60, ada yang cakap 70. Tapi macam itulah lebih kurang. Okey. So untuk dapatkan 100% ni lah yang kita kena jaga betul-betul pemakanan kita. Dan apa berlaku kalau kita berjaya ni? Kalau berjaya, kita akan dapat recovery sel badan kita yang sepatutnya berlaku selama 90 days. Sepatutnya proses ni dia ambil masa 90 hari kita konsisten makan dengan cara yang betul. So kalau tanpa puasa pun kita boleh dapat benda ni. Tapi it takes 3 bulan untuk berlaku fasa ni, which is jarang lah 3 bulan tu kita kita boleh konsisten makan macam tu kan. So why not kita ambil advantage bulan puasa ni untuk fokus betul-betul 30 hari untuk dapatkan hasil yang 90 hari. Okey. Apa berlaku habis ni nanti kalau you all dah berjaya unlock autolis ni, you all akan rasa badan segar. You all akan rasa macam keluar dari kepompong, rasa macam badan baru, dapat badan baru. Rasa macam dapat badan baru, rasa ringan, rasa macam boleh terbang. Lepas tu you all akan sangat reshape. And the best part adalah part kesihatan, yang mana you all akan rasa tahap kesihatan tu sangat-sangat improve. Kenapa? Sebab sel badan kita dah recover. Kan? So this is autolysis, and ia hanya berlaku pada bulan Ramadan sahaja. Bila kita puasa, daripada pagi sampai malam kita kosongkan. Okay, so the idea is macam mana proses format tu berlaku. Bila mana badan kita rehat. Badan rehat daripada masukkan makanan, dari proses makanan. Okay, badan kita rehat daripada pagi sampai maghrib. Badan kita rehat. So pagi sampai maghrib badan kita rehat. Proses ni hanya berlaku bila kita berbuka, kita makan makanan yang buatkan badan kita ni tak terkejut. Dia relax je. Sebab dah satu hari rehat kan, tiba-tiba kalau macam kita tengah tidur, agak-agak tengah tidur, elok, khusyuk tengah tidur kan, sekali ada orang datang jirus air satu baldi kan, terkejut tak terkejut. And apa reaction kita mesti jadi negatif. Kita akan rasa nak marah, kita rasa nak pukul, kita rasa tak puas hati dan sebagainya. Okay, tapi so berbuka tu janganlah makan makanan yang boleh buat badan kita terkejut. Badan kita tengah rehat, tiba-tiba dia terkejut. So kita kena makan makanan yang very light tapi kaya dengan protein, dan juga cukup nutrisi, supaya badan kita ni dikejutkan dengan cara yang betul. Sayang, bangun, sahur, gitu. Macam tu. So kita kena makan makanan yang seimbang. Okay, the best part adalah dalam KFOC ni kita ada menggunakan Nutrition Herbalife, yang mana Nutrition Herbalife ni seperti yang kita tahu 1, 2, 3. Okay, so 1 ni adalah elo. Kalau nak tambah fiber pun lagi terbaik. Ataupun ada orang dia tambah fiber dalam shake, no problem. Mana-mana pun boleh. Okay, elo plus fiber. Okay, kenapa? Yang ni dia ada chamomile dalam dia. Fungsi dia adalah untuk menenangkan. Dia buatkan badan kita relax. Okay, so sebab tu kalau orang yang stres dan sebagainya tu, banyakkan minum elo dan juga tea mix. Dia boleh buat kita lebih relax, lebih cool, lebih chill gitu. Okay, yang kedua adalah tea mix. Tea mix ni untuk apa? Tea mix ni dia bekalkan kita energi balik. So kita dah satu hari tak makan, kita dah kosong semua tu. So bila kita dah tenang, kita top up dengan energi dekat badan kita. So badan kita akan rasa lebih segar. Tiba-tiba dia segar. Okay, so now bila dah segar, dia ready untuk dapat makanan. So apa yang kita buat, kita bagi badan kita F1 dengan F3.
dia ada lagi satu nama dia F2. You all tak tahu kan? F2 ni refer kepada multivitamin Herbalife tu. Multivitamin Herbalife ni dia completekan apa yang tak ada dalam F1 ni. Which is F1 ni dia dah lengkap dah mikronutrien yang kita perlukan. Tapi ada lagi yang tak ada. So multivitamin dia melengkapkan Formula 1 ni, dan juga kita tambah dengan cukupkan protein. Okay. So macam itulah. So bila kita nutrisi. So bila badan kita dapat nutrisi yang seimbang masa dia berbuka puasa tu, sel-sel badan kita dia dapat makanan yang dia perlukan. Dia dapat makanan yang dia, okey, sekejap lagi baru bagi, okey. Okey, so dia dapat makanan yang dia perlukan. Apa yang berlaku, dia akan renew jadi sel yang lebih baik. That is how this process berlaku. Okey. So tapi kalau kita bagi makanan yang tak baik, sel kita ni akan renew juga, tapi dia jadi dia akan renew jadi sel yang tak baik. Sebab makanan yang dia dapat tu makanan yang tak baik. So dia renew tapi dalam keadaan dia jadi makin tak sihat. So macam tu. So that's why autolysis tak berlaku. Jadi kalau kita bagi nutrition, autolysis tu akan berlaku. Okay. Dan so kalau bila kita dah ambil macam ni, badan kita dah ready untuk give everything untuk proses macam ni. So macam mana, tak boleh makan ke? Boleh makan lepas isyak, lepas tarawih. So sekarang ni kita dalam fasa PKP. So tarawih dia mungkin kat rumah. Misalnya kalau tarawih kat rumah ni pendek lah, baca pun qul huwallah. Kan? Jadi isyak tu tarawih tu pendek. So lepas isyak tu kita dah boleh makan. Ataupun kalau yang rasa macam tak sempat nak tunggu isyak, boleh makan sebelum solat isyak. Lepas so apa yang kita buat, berbuka kurma, pergi solat, berbuka, minum kurma. Apa yang kita orang selalu buat, buka puasa tu minum kurma, makan kurma, minum elo fiber ataupun T-mix dulu. Lepas solat kita orang pergi solat maghrib. Lepas solat maghrib kita orang akan sambung, continue the next meal. Macam tu selalu kita orang buat macam tu. Okay, so ataupun sebelum isyak. Kalau bagi yang tak tahan, rasa macam dah craving, tak sabar nak makan tu, boleh makan sebelum isyak. Tapi yang pasti around isyak tu lah, macam tu. So and kita akan sediakan meal plan yang sesuai. Serius best gila. So macam tahun lepas ada ikan percik, dalam menu KFOC ni ada ikan percik, ada nasi kerabu. Memang best. You all bolehlah rasa. Ada roti john pun ada, tak silap. Roti john ke mutabak, tak ingat. So nanti tengoklah tim meal plan buat apa. Okay. So meal plan dia memang best, memang kena dengan selera kita bulan puasa. Lepas tu kita makan macam tu. And sahur dia kita still minum shake lagi sekali. Nanti sukatan shake tu dia akan jadi sedikit berbeza. So saya strongly suggest untuk yang nak join intake Ramadan ni, you all boleh dapatkan elo fiber, T-mix, F1, F3. Kalau boleh dapat F2 lagi terbaik. Tapi bagi yang kurang bajet, pastikan F1, minimum 3 botol. Sebab kita akan guna lebih sikit untuk kuantiti bulan puasa ni. Okay. And F3 tu memang at least 2 botol. Kenapa? Sebab kita memang perlukan banyak. Okay, so saya nak terangkan lagi sedikit berkenaan dengan usus kita. Saya tak ingat macam mana nak lukis usus, tapi macam ni lah. Lebih kurang. So bagi yang ada gastrik, no problem. You all akan rasa enjoy je puasa ni. Sebabnya dia macam ni. Gastrik ni dia akan buatkan asid dekat usus kita ni dia berkumpul. Bila kita tak makan, dia akan keluarkan asid semua itu. Atau dia ada dua. Kenapa gaster juice dia panggil? Kenapa tak hasil? Ada dua. Yang pertama sekali, tak makan ataupun lambat makan, tak dapat makanan tak masuk lah. Ataupun makan makanan tinggi asid. Contohnya apa? Makanan yang kat bazar Ramadan tu mostly makanan yang tinggi asid. Makanan yang bergoreng, yang
semua tu mostly tinggi asid. So elakkan makan makanan yang macam tu, sebab nanti dia akan buatkan you all punya gastrik lagi teruk. So macam mana bila gastrik juice ni tengah tinggi, apa yang kita perlu buat adalah dia macam apa nama, getah kan. Getah, kalau kita menoreh getah kan, ada air getah tu kan, apa nama dia, cuka getah ke apa nama dia, macam tu kan, dalam bekas tu kan. So apa yang kita buat, kita letak susu, so dia akan jadi berketul. So apa yang okay, so dekat sini, dekat usus kita ni, apa yang kita perlu bagi masa dia tengah gastric juice yang tengah tinggi, tak perlu minum. Kalau yang ada masalah gastrik, masa buka puasa tu minum shake and terus minum F1 plus F3. Kenapa? Sebab ini adalah protein yang sangat sihat, and dia dalam keadaan yang apa nama, saya tak ingat terms dia, tapi dia protein yang sangat-sangat sihat. So bila dia masuk, dia akan neutralizekan acid dekat dalam usus kita ni. Dia akan membentuk apa nama, muscle. So dia akan bertukar dalam form muscle. Dia tak adalah bertukar 100%. So dia akan hasilkan, dia akan provide badan kita dengan muscle lepas tu. Okay, so dia akan berketul. So kita dah boleh makan, kita dah boleh makan solid food. InsyaAllah tak ada muntah-muntah dan sebagainya. So usus kita akan lebih terkawal. Okay, macam tu. So setakat ni and apa nama, nasihat saya, kalau bagi yang tak ada rasa macam nak turunkan berat badan atau sebagainya, kalau ataupun yang dah dapat bright idea tak nak join K4C, no problem. Tapi kita menyeru setiap kali bulan Ramadan and selepas Ramadan, come back to us. Datanglah join kita orang. Ataupun at least kalau tak nak join kita orang pun, minumlah nutrition. Belilah nutrition and minumlah nutrition sepanjang Ramadan tu. And then lepas tu korang nak buat apa pun suka hatilah. Tapi the best part dalam KF4C, nanti KF4C Ramadan, nanti kita akan ajar you all macam mana nak maintainkan berat time raya. Okay, the best part, contohnya macam raya 2 ke 3 tahun lepas, Kak Noh ni berjaya turunkan berat time bulan puasa. Time musim-musim raya tu berat dia turun. Orang lain maintain, dia turun. Special kan. Ada juga a few cases yang memang turun berat time raya ni. Okay, so this is what I want to share with you guys. So saya harap sangat kita akan jumpa dekat bulan Ramadan. Bye bye. Assalamualaikum.